Ada satu kisah, Ali, Acong dan Mutu. Tiga sekawan berbeza bangsa, tetapi mempunyai minat yang sama. Apakah minatnya? Go, 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 go! Ya, itulah. Begitulah keakraban mereka, bagai isi dengan kuku, bagai aur dengan tebing. Keakraban inilah yang membentuk sebuah perpaduan di negara kita tercinta, negara Malaysia, yang unik dengan kepelbagaian bangsa. Sesuai dengan lagu rakyat yang berbunyi, burunglah kenek-kenek terbang di atas awan. Pesanlah Datuk Nenek, mari kukuhkan perpaduan. Baiklah, mari kita buka penjara minda kita. Pada dunia teknologi moden, dunia siber pada masa kini telah merubah corak hidup manusia seperti berada dalam norma baru. Gadget dan teknologi menjadi teman pendamping paling setia. Sehingga ada yang terlalu asyik dengan dunia sibermaya. Bahkan ada segelintir individu yang menjadi hantu menggunakan teknologi siber ini sebagai medan berperang dalam konteks alam maya. Wujudnya skema, penipuan, pengkhianatan, pencurian dan macam-macam lagi kejahatan. Semuanya dimulakan hanya dengan hujung jari saja. Inilah formula yang mampu memecahkan perpaduan di negara ini. Pastinya, kita tidak ingin peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali. Oleh itu, sebagai manusia yang menjunjung azam 2021 menjadi lebih baik, ayuh kita buang yang keruh, ambil yang jernih, membentuk pribadi yang teguh, menjadikan teknologi siber sebagai wadah menyatu padukan kita selari dengan zaman moden kini. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia negaraku. Yang dihormati, barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana. Saudara-saudari yang sudi bertandang. Seterusnya, warga maya yang saya kasihi sekalian. 2020 kita tinggalkan menjadi kenangan norma baru. Tajuk pidato saya sampaikan, tema perpaduan naskah diseru. Dengarkan juga rangkap syair hamba. Dengarkan ini hamba berpesan, pidato perpaduan hamba karangkan. Sayangilah Tuhan pada nyawatan, berbeza budaya bukan halangan. Norma baharu, tahun baharu, mengajar kita jangan terburu. Dunia siber, cabaran seteru, berani menempuh hingga ke langit biru. Jangan terjerat musuh menerkam, dunia maya tempat diidam. Kukuhkan jati diri siang dan malam, menjadi warga celik di maya alam. Demikianlah syair 3 rangkap. Hiraukan sumbang, jangan terperangkap. Pengisian yang lengkap itu yang ingin disingkap. Baiklah, dunia siber yang membentuk perpaduan yang lebih utuh. Demikianlah tajuk pidato yang akan saya kongsikan pada semua. Sekali lagi, dunia siber membentuk perpaduan yang lebih utuh. Dunia siber mempunyai arti yang sama dengan teknologi komputer yang membawa maksud perkembangan pesat teknologi maklumat, internet dan pelbagai budaya internet selari dengan abad ke-21. Manakala, menurut Jabatan Perpaduan Negara, perpaduan didefinisikan perihal berpadu dan bergabung dalam sesuatu kelompok masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Menjawab kepada persoalan bagaimana dunia siber membentuk perpaduan yang lebih utuh. Di sini saya kemukakan 3 idea utama. Hadirin, pertama, menyemai dari aspek pendidikan. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Jika ingin membentuk baik buruk manusia, didiklah ia daripada kecil. Pendidikan di Malaysia memegang tanggungjawab besar dalam membentuk
pelajar yang celik akal dalam subjek yang diceburi. Di samping itu, pendidikan juga memegang matlamat melahirkan modal insan yang berkarakter pekerti yang membentuk keutuhan perpaduan. Dalam usaha ini, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan konsep sekolah wawasan, yakni sekolah yang menempatkan 3 aliran sekolah yang berbeza di sebuah kawasan yang akan membolehkan pelajar SRJK menguasai bahasa Melayu. Sekolah wawasan ini ditubuhkan menerusi idea Perdana Menteri kedua kita, Tun Abdul Razak, pada tahun 1956, yakni bertujuan menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam negeri ini, iaitu memfokuskan dengan memakai satu peraturan pelajaran, iaitu bahasa Melayu. Baiklah. Pemakaian bahasa Melayu yang merupakan bahasa rasmi kebangsaan di peringkat sekolah membolehkan pelajar-pelajar berbangsa Cina, India dan bangsa yang lain boleh berkomunikasi dalam satu bahasa yang sama. Hal ini akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara pelajar yang berlainan bangsa. Hal ini secara tidak langsung menjadi perancangan jangka masa panjang untuk melahirkan lagi generasi kepelbagaian bangsa yang mampu bersatu padu dalam mencapai kemajuan negara di dalam dunia siber ini. Hadirin sekalian, ide yang kedua, ketegasan dalam aspek politik. Pada saat dan ketika ini, bila bercakap mengenai politik, sudah tentu isu KWSP tidak akan renggang dari tajuk perbahasan. Kita tinggalkan yang itu dahulu. Sedarkah anda, pihak kerajaan menjadi kunci penggerak kepada media massa di negara ini? Kementerian Komunikasi dan Multimedia berperanan utama untuk menapis dan menayangkan setiap siaran dalam menjanjikan kualiti bagi setiap penyiaran. Begitu juga dalam usaha memperkasakan perpaduan. Setiap tahun, bila tibanya Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan, tidak dilupa pada hari perayaan yang lain. Sudah tentunya pasti akan tersiarnya iklan-iklan yang memartabatkan nilai-nilai bersatu padu dalam pelbagai bangsa. Inisiatif ini juga diperlebarkan dengan iklan penganjuran pertandingan yang mengangkat tema patriotik dan perpaduan. Khususnya penganjuran dari Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Penglibatan pihak kerajaan secara aktif ini pastinya akan memberikan kesan yang luar biasa kepada penonton dan para pendengar untuk semarakkan lagi semangat perpaduan dalam diri kita. Malah, peranan pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga adalah untuk mengekang segala maklumat dan usaha yang bercorak negatif, yang cuba dipaparkan oleh pihak-pihak yang mempunyai niat yang tidak baik ataupun bersifat tersirat. Kerana itu, walaupun negara kita mencapai dunia tanpa sepadan dalam dunia maya ini, namun masih ada had yang telah ditetapkan kerajaan bagi menidakkan segala rusuhan, ugutan dan pelbagai lagi jenayah siber yang utama untuk menembus sistem negara kita. Maka, tidak hairanlah jika ada kabar angin dari pihak kerajaan yang mengatakan mereka menetapkan lesen pembikinan video dan YouTube kepada rakyat ini perlu dikenakan. Kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, ide ketiga, peranan sosial. Dalam konteks peranan sosial merujuk kepada warga maya, yakni rakyat di negara ini. Mari kita telusuri lebih mendalam. Malaysia merupakan antara negara yang mencatat pengguna terbesar internet. Bahkan, sudah menjadi sebati dalam jiwa setiap lapisan masyarakat yang menjadikannya sebagai keperluan harian. Dalam hal ini, menurut Nur Afiza 2017, jumlah pengguna telefon mudah alih berdaftar di Malaysia ialah sebanyak 145%, yang mana 69% daripada jumlah populasi rakyat di negara ini telah menggunakan internet dan sebanyak 68% pengguna internet Malaysia menggunakan media sosial utama iaitu Facebook dan Instagram.
Merujuk kepada statistik ini, dapat kita fahami bahawa rakyat kita mempunyai ruangan yang cukup lebar untuk memperagakan gaya dan cara. Wadah yang umum untuk bersuara dan menyampaikan pandangan peribadi. Namun, bercakap biar pintar. Jadilah pengguna yang berilmiah dan berintelek tinggi kerana keutuhan dan keharmonian negara pada masa kini semuanya terletak di hujung jari kita sendiri. Oleh itu, jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Hadirin, media massa merupakan wadah paling berkesan dalam memupuk perpaduan antara kaum dalam negara kita. Saya petik kata-kata mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang mengatakan, peranan media sangat penting dalam membina kredibiliti negara melalui penyampaian maklumat, pembentukan, sikap dan pandangan serta memajukan semangat perpaduan. Oleh itu, sebagai warga media massa yang setia, ayuh kita bawa diri anda sendiri menjadi lebih kreatif dan proaktif dalam membantu menyemai perpaduan menerusi wadah yang sudah disediakan di hadapan mata seperti Instagram, Facebook dan juga YouTube. Kita lihat saja menerusi YouTuber dalam filem Mail Tote dan juga lagu-lagu hasil dari Faizal Tahir yang bertajuk Sumanda, yang mana semuanya lagu-lagu ini mengangkat kebudayaan dan semangat bersatu padu dalam diri kita. Demikian tiga ide utama yang mendorong kepada dunia siber membentuk perpaduan yang lebih utuh. Hadirin sekalian, begitu panjang saya bermadah kata, elok kiranya saya menutup kerancakan bicara pidato saya dengan 10 baris kata penutup bergenre rap. Salam-salam siber jagat raya dunia berputar di alam maya. Namun teguh berdiri walau tak bermaya. Biarkan jari jemari terus berkarya. Bangkitlah roh perpaduan membentuk generasi yang tidak terkalahkan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Berbeza kulit dan rupa namun kami tetap sama. Bersatu teguh, bercerai roboh, kami tidak gopoh. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perpaduan.